This is Pelangi FM Radio Brunei. In a few moments, the news can be heard. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Majdi Dr. Haji Sarbini. Agama Islam menggariskan agar umat manusia berusaha bersungguh-sungguh untuk membangun dan membina kehidupan yang bahagia dan harmoni. Perspektif yang tepat terhadap harta akan memastikan seseorang itu mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat menerusi hartanya. Perkara tersebut antara intipati tazkirah semasa malam munajat yang diadakan secara fizikal semalam dengan tumpuan utama di Masjid Pangeran Muda Abdul Malik, Kampung Tunku Katok. Majlis dianjurkan oleh Kementerian Hal Ehwal Agama dengan kerjasama Kementerian Keuangan dan Ekonomi. Menyertai majlis yang berhormat Pihin Udana Khatib Datuk Paduka Sri Setia Ustaz Haji Amdaruddin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Osman Menteri Hal Ehwal Agama dan yang berhormat Datuk Sri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Yu bin Abdullah Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Keuangan dan Ekonomi kedua. Antara pengisian majlis tazkirah bertajuk Membangun Ekonomi Rabbani. Majlis juga disertai jemaah dari 63 buah masjid termasuk surau dan balai ibadah di seluruh negara secara dalam talian. Bersempena penubuhan Persatuan Bulan Sabit Merah Negara Brunei Darussalam ke-76 tahun, pagi tadi diadakan majlis memperingati penubuhan persatuan berkenaan di Kompleks An-Najat Beribi. Hadir yang berhormat Pihin Datuk Lala Raja Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Umar Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan kedua. Semasa majlis tersebut, 41 pegawai kanan veteran, pegawai dan ahli serta sukarelawan menerima pingat jasa bakti cemerlang. Sementara 2 orang menerima anugerah BRC Henry Dunant Award, anugerah berprestij persatuan tersebut. Indeks volume ekspor meningkat 27.8% pada suku pertama 2024 berbanding tahun sebelumnya, menyebabkan peningkatan jumlah nilai ekspor. Jabatan Perancangan Ekonomi dan Statistik JPES Kementerian Keuangan dan Ekonomi dalam siaran medianya, peningkatan indeks volume ekspor adalah disumbangkan oleh peningkatan indeks bahan api galian, minuman dan jentera dan kelengkapan pengangkutan. Bagaimanapun, indeks nilai unit ekspor dicatat menurun sebanyak perpuluhan 3%, terutamanya disebabkan oleh penurunan indeks bahan mentah tidak boleh dimakan, minuman dan makanan. Manakala indeks nilai unit import mencatatkan peningkatan 4.9% berbanding tahun sebelumnya, menyebabkan peningkatan jumlah nilai import. Ia disumbangkan oleh peningkatan barang-barang keluaran kilang, pelbagai barang keluaran kilang dan bahan api galian. Laporan penuh Indeks Perdagangan Barangan Antarabangsa IMTI bagi suku pertama 2024 boleh diperoleh melalui laman sesawang JPES deps.mofi.gov.pn. Pelbagai aktiviti menarik diadakan dalam memeriahkan sambutan Hari Keluarga bagi Mukim Telisai pagi tadi. Dianjurkan oleh Majlis Pundingan Mukim Telisai, acara diadakan di kawasan Gerai Mukim Telisai, daerah Tutong. Hadir yang berhormat Awang Haji Muhammad Daniel alias Tekpin bin Yaakob, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Juga diadakan acara sukan ria dan gerai jualan. Penduduk Kampung Lumapas A, Kampung Lupak Luas dan Kampung Tarap Bau Mukim Lumapas membuang undi bagi memilih ketua kampung masing-masing. Majlis pengundian dan pemilihan ketua kampung berkenaan diadakan di Sekolah Menengah Saidina Omar Al-Khattab pagi tadi. Hadir Pangeran Muhammad Amir Mubarak bin Pangeran Haji Hashim, pemangku pegawai daerah Brunei dan Muara. Juga hadir ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara. Calon bagi Ketua Kampung Lumapas A, Awang Muhammad Asrin bin Haji Bakar. Sementara calon-calon bagi Ketua Kampung Lupak Luas dan Kampung Tarap Bau, Awang Muhammad Fatur Rahman bin Haji Kudaran dan Awang Haji Samri bin Haji Muhammad Yaakob.
Sejumlah 789 kg kertas, 106.3 kg cardboard dan 432.46 kg botol plastik, 188.6 liter minyak masak terpakai dan 259 unit sisa elektrikal dan elektronik atau e-waste berjaya dikumpulkan untuk dikitar semula semasa inisiatif Hari Kitar Semula Senegara 2024. Inisiatif merupakan salah satu usaha pihak kerajaan dalam meningkatkan kesedaran dan penyertaan orang ramai untuk mempraktikkan amalan kitar semula di samping perkenalkan perkhidmatan kitar semula yang terdapat di negara ini. Dianjurkan oleh Jabatan Alam Sekitar, Taman dan Rekreasi Kementerian Pembangunan bersempena dengan sambutan Hari Alam Sekitar Sedunia 2024. Inisiatif tersebut diadakan pagi tadi di ke-4 daerah. Ia dikendalikan dengan sokongan 3 syarikat kitar semula tempatan iaitu Ima Maya Enterprise, Shalis West Recycling dan Kawan Bumi Sendirian Berhad. Bagi daerah Brunei dan Muara, inisiatif diungkapkan di Pejabat Jabatan Alam Sekitar, Taman dan Rekreasi Anggrek daerah Brunei dan Muara. Sementara di daerah Blaik, tempat pengantaran sisa buangan yang boleh dikitar semula ditempatkan di Pejabat Jasri Cawangan daerah berkenaan. Pejabat Jabatan Alam Sekitar, Taman dan Rekreasi Jasri Cawangan daerah Tutong juga menjadi tempat pengantaran sisa buangan bagi penduduk di daerah Tutong. Manakala Taman Muhibah Pekan Bangar menjadi tumpuan bagi daerah Temburong. Yayasan Kanser Kanak-Kanak Yaska bersama dengan sukarelawan dari Hospital Raja Isteri Pengiran Anak Saleha terdiri daripada pegawai perubatan, jururawat dan ahli profesional bersekutu mengadakan Hari Kesedaran Kanser Kanak-Kanak dan isu kesihatan di kalangan kanak-kanak yang perlu diberikan perhatian. Hari Kesedaran yang dilaratkan ke daerah Tutong diadakan pagi tadi di Masjid Hasan Al-Bolkiah dengan tema Bersama Kita Lebih Kuat. Hari kesedaran tersebut antara lain bertujuan memberi kesedaran kepada masyarakat tentang kanser kanak-kanak dan isu kesihatan kanak-kanak pada masa kini yang semakin meningkat, antaranya obesiti, anemia dan penyakit thalassemia. Juga diadakan beberapa aktiviti interaktif untuk kanak-kanak dan kempen derma darah. Keselamatan dan keselesaan para jemaah sepanjang menunaikan ibadah umrah yang akan berlepas pada bulan Julai, Ogos dan Oktober tahun ini adalah menjadi keutamaan. Perkara tersebut ditekankan semasa sesi taklimat bakal jemaah umrah dari syarikat Humaira Travel Center Borneo Sendirian Berhad yang berlangsung pagi tadi di Dewan Serbaguna Jami' Asri Hasan Al-Bolkiah, Kampung Kiarong. Pengisian taklimat antaranya persediaan dan cara-cara mengerjakan ibadah umrah. Negara Brunei Darussalam pada masa ini berada di dalam monsun barat daya yang pada lazimnya akan berterusan sehingga bulan September. Keadaan cuaca tersebut telah menjejaskan beberapa kawasan di daerah Temburong yang mengakibatkan kejadian paras air sungai yang sangat tinggi, banjir dan tanah susur. Hujan yang turun sejak petang kemarin mengakibatkan tanah susur dan pokok tumbang di Kampung Paya Bagangan dan Kampung Belais. Akibat dari kejadian tersebut, jalan utama Kampung Belais ditutup sementara waktu sehingga kerja pembersihan selesai dilaksanakan. Kerja pemasangan kabel 66 kV di Jambatan Sultan Haji Omar Ali Saifuddin kilometer BM10.1 hingga BM8.8 akan dilaksanakan bermula esok hingga 3 Julai pukul 8 pagi hingga 4 petang. Jabatan Kerja Raya dalam kenyataannya menasihatkan pengguna jambatan tersebut supaya sentiasa berhati-hati serta mematuhi had laju yang dibenarkan serta melalui jalan lencongan yang disediakan. Sementara itu, sebahagian jalan di Jalan Bunga Raya dan Jalan Bunga Rambai Kuala Belait ditutup sementara esok bagi kerja pembaikan paip pembentung bermula pukul 8.30 pagi sehingga kerja pembaikan selesai. Pengguna jalan diingatkan untuk menggunakan jalan-jalan alternatif di kawasan berkenaan dan sentiasa mematuhi papan tanda jalan dan had laju yang dibenarkan. Sukan.
Institut Pendidikan Teknikal Brunei IBTE pagi tadi mengadakan Wakatan Amal IBTE 2024. Acara yang diadakan sempena kempen fundraising tabung IBTE 2024 berlangsung di Taman Haji Semuda Omar Ali Saifuddin, Bandar Seri Begawan. Rasmian Wakaton disempurnakan oleh Awang Haji Muhammad Azmi bin Haji Muhammad Hanifah, Timbalan Menteri Tenaga di Jabatan Perdana Menteri selaku pengerusi lembaga pengelola IBTE. Wakaton sejauh 3.2 km itu bertujuan menjana tabung IBTE melalui sumbangan derma bagi perkembangan pendidikan teknikal di Brunei Darussalam. Sumbangan akan digunakan khusus bagi pengajaran dan pembelajaran serta meningkatkan kualiti kebajikan dan keselesaan para penuntut IBTE. Manakala 30% daripada hasil sumbangan akan disalurkan kepada badan amal yang berdaftar di negara ini. Dengan itu sekian berita dari Radio Brunei disuntik oleh Siti Nurafazia Haji Mohin, Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. The next Perdana News can be heard at 7 a.m. tomorrow morning. Hai pelangi,